المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Fathul Mu'in muka surat 93 petok atas sekali. 93 petok atas sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Walau ra'afa qabla as-salati wa dama fa in raja inqita'ahu wal waqtu muttasi'un. Jawabnya intazarahu wa illa tuhaffaza kasalisi khilafan liman za'ama intizarahu wa in kharajal waqtu kama tu'akharu li ghasli thawbihi al-mutanajjisi wa in kharaja. Tengok terjemahan dia. Andai kata, walau dan jikalau, diterjemah dengan andai kata seseorang mulai mengeluarkan darah hidung. Hidung dia berdarah. Hidung berdarah ni sebelum solat, bukan dalam solat, sebelum solat. Dan terus menerus selalu keluar darahnya, wadama, dan berkekalan keluar darah. Maka jika, dia ada tafsir dia pula. Maka jika ay fafihi tafsilun in raja, jika dapat diharapkan pendarahan terhenti dalam keadaan waktu solat masih luas, hendaklah dinantikan. Kalau tidak, wa illa ay wa illam yurjam qita'ahu wal waktu muttasi'un. Dan jika tidak harap berhenti darah, hendaklah disumbat hidungnya seperti sebagaimana orang biasa membalut penisnya, kasalisi, seperti orang biasa membalut penisnya. Penis ni kemaluan dia lah. Berbeza halnya dengan pendapat lain yang menyatakan supaya menanti habis pendarahan sekalipun waktu terlewat. Wa in kharajal waktu, sekalipun keluar waktu, habis waktu, bukan terlewat dah. Berbeza halnya dengan pendapat lain, khilafan liman za'ama, bagi mereka yang za'ama, sangka. Ini pandangan daif ni, ini sangkaan sahaja.
yang menyatakan supaya menanti habis pendarahan sekalipun waktu terlewat. Wa in kharajal waktu, sekalipun keluar waktu, habis waktu. Sebagaimana solat harus ditunda lantaran mencuci pakaiannya yang terkena najis, sekalipun hingga lewat waktu solat, lewat juga. Wa in kharaja, sekalipun keluar waktu, habis waktu bukan lewat dah, keluar waktu. Di terjemahan itu kena buat tandaan lain lah. Persoalan sekarang, seseorang berdarah hidung sebelum solat, dan berdarah hidung tu berkekalan, keluar wadama, dan berkekalan sebelum solat. Kalaulah berdarah hidung dalam solat, kalau darah tu tak kena di pakaian dia, darah hidung dalam solat, darah tu titik kena atas latar contohnya, tak kena pakaian, teruskan solat. Tapi kalaulah berdarah hidung ketika solat, kemudian darah tu kena pakaian dia, kena sedikit sahaja, tak banyak, maka teruskan solat. Adapun kalaulah dalam solat berdarah hidung kena pakaian tu banyak, maka berhentilah solat, sebab solat sudah batal. Yang kita bicara dah dahulu kan, darah sendiri tetapi keluar dari rongga, yang bicara dahulu. Sama ada darah hidung ataupun darah haid, hak dingku surat 91 tu, hak di surat 91, hak petok bawah sekali tu. Wa an qalili nahwi dami haidin wa ru'afin, dan termasuk diampuni sedikit darah haid dan darah hidung. Tengok tu. Jadi kalaulah dalam solat berdarah hidung, darah tu kena pakaian sedikit dahulu, kembali pada uruf qiyam ramah, 2-3 titik kena baju sedikit, dimaafkan, teruskan solat. Tetapi dalam solat darah hidung habis pakaian ni, darah banyak, maka berhentilah solat, sebab solat sudah batal. Sebab bila banyak tidak dimaafkan. Dia darah sendiri, darah hidung ni, tetapi keluar daripada rongga. Dia berbeza dengan darah yang keluar di betih ke, di peha ke. Contoh sokmonya kok darah pacak lah, atau contoh sokmo darah pacak. Jadi darah pacak ni keluar daripada betih peha. Betih peha ni bukan rongga, maka darah banyak mana sekalipun, darah sendiri dimaafkan, teruskan solat. Walaupun tengok-tengok di betih pun darah tu meleleh, di pakaian pun kain pelekat darah tu berjeruk panggil dah, darah tu banyak, di betih meleleh, siapa kena sejadah, di kain pelekat pun penuh darah pacak tu. Banyak mana sekalipun, keji huduh tengok sekalipun, tetap dimaafkan, teruskan solat, solat tidak batal. Itu darah sendiri yang bukan keluar daripada rongga. Adapun berdarah hidung, darah sendiri tetapi keluar daripada rongga, maka dimaafkan jikalau sedikit. Banyak tak maaf. Berdarah hidung dalam solat kena pakaian 2-3 titik sedikit, teruskan solat, jangan berhenti. Tiba-tiba keluar banyak di baju, berhenti solat, sebab solat sudah batal kerana darah yang banyak yang keluar di hidung tadi tidak lagi dimaafkan. Hak ni berdarah hidung sebelum solat, kemudian berkekalan.
Maka keluar dua tafsilan. Yang pertama, jika dia mengharapkan darah tu berhenti dalam keadaan waktu masih lagi luah, maka hukumnya dia kena tunggu. Dia kena tunggu dahulu. Pandai ni, tunggu sampai ke darah tu berhenti. Sebab dia biasa dah, dia biasa dah keluar darah, tapi tak lama mana akan berhentilah nanti. Dia harap seumpama tu. Waktu pun masih lagi panjang, waktu masih lagi luas. Hukum dia wajib kena tunggu. Bukan segera solat, tunggu dahulu. Sampailah darah tu berhenti, barulah dia basuh-basuh, barulah dia solat. Itu kalau dia mengharap darah tu berhenti. Dan jikalau dia tidak mengharap darah tu berhenti, mana biasa kalau keluar darah gini kok lamalah. Dalam keadaan pula waktu pun sudah tidak luas, waktu sudah sempit. Contohnya, yang pertama, dia mengharapkan darah berhenti waktu masih lagi luas. Yang kedua, dia tidak mengharapkan, mungkinlah biasa lepas-lepas dah lambat nak berhenti darah ni. Waktu pula, waktu pun dah tak luas dah, tak lama nak habis waktu. Maka hukum dia wajib kena buat sebagaimana orang yang salisil baul. Mana apa ni? Orang salisil baul, dia basuh, dia pun ikat dia punya penis dia tu, dia panggil penis ni kemaluan lah. Hak ni macam mana pula nak buat? Ambil kapah ambil kapah, tutup hidung tu, basuh darah, kemudian disumbaklah dengan umpama kapah. Kemudian takut kapah tu jatuh, plaster hidung, biar kapah tu tak jatuh. Kemudian solat. Gitu dia. Tapi kalau darah hidung biasa tak akan lama, lepas-lepas dah waktu luah lagi, maka dia tak boleh nak solat. Dia kena tunggu darah tu berhenti. Pandai ni. Yang kedua, dia tidak mengharapkan darah tu berhenti sebab biasanya lambat boleh berhenti. Adapun tak tahulah cepat ke lambat darah tu berhenti, tapi masalah sekarang ni waktu pun tak lama dah nak habis. Waktu pun tak lama nak habis. Maka dia wajib kena solat segera, tapi dia kena basuh darah tu, kemudian dia pun kena sumbak hidung dia dengan umpama kapah, kemudian dia ikatlah kapah tu. Mana dah kita ikat, maknanya kita bubuh plaster lah supaya kapah tu tak jatuh, maka darah pun tak keluar. Kemudian ambil semayang segera. Gitu je lah. Ada ni. Seperti dia kata, seperti orang besar tu, seperti pada kata kena basuh, kena tutup. Tapi wuduk dia ni banyak mana pun boleh pakai semayang. Orang besar satu wuduk, satu fardu je. Sebab orang besar cerita lain. Tahu tak besar? Salisil baul, orang yang dedas, kencing sentiasa keluar, hak tu lain. Dah kata seperti orang besar ni, kena basuh, kena tutup dengan kapah, kena ikat supaya kapah tu tak jatuh, darah tu tak keluar. Itu maksud dia seperti orang dedas. Tapi kalau orang dedas sungguh, dia satu wuduk satu fardu. Sebab orang dedas ni keluar kencing. Keluar kencing di antara perkara yang membatalkan semayang wuduk. Keluar kencing di antara perkara yang membatalkan wuduk. Keluar darah ke hidung bukan membatalkan wudu. Tapi seperti orang dedah ni, dengan bahawa orang dedah basuh najis air kencing, ikat tutup molek supaya darah tu, supaya air kencing najis tu tidak merebau. Jadi berdarah hidung ni tutup molek, basuh tutup molek supaya darah tu tidak merebau, kena pakaian apa semua. Itu dia panggil seperti orang dedah. Tapi orang dedah sungguh, satu wuduk satu fardu. Orang ni tak ada masalah. Beza dia, air kencing sama najis, darah sama najis. Tapi air kencing dedah perkara yang membatalkan wuduk.
Darah keluar kat hidung bukan di antara perkara yang membatalkan wudu. Taklah sama macam orang dedah sungguh. Cuma kasalisi ni seperti orang dedah dengan bahawa dia kena basuh-basuh tempat darah, dia kena tutup dengan umpama kapas dia pun diikat. Itu dia seperti orang dedah. Ini hak pandangan yang muktamad. Tapi ada satu pandangan, sekalipun waktu nak habis sekalipun dah ni hidung tu berkekalan keluar darah. Ini pandangan dhaif ni, seni za'ma sahaja. Pandangan dhaif dia kena tunggu juga. Wa in kharajal waktu, sekalipun keluar waktu. Sekalipun keluar waktu. Ini pandangan yang dhaif seumpama ni. Tapi pandangan dhaif ni buat bandingan. Mana bandingan? Sebagaimana solat harus ditundakan, harus dilawatkan lantaran mencuci pakaiannya yang terkena najis, sekalipun hingga lewat waktu solat. Bukan hingga lewat waktu solat. Wa in kharaja, sekalipun keluar waktu solat. Dia berbeza dengan dia tidak ada pakaian, melainkan satu-satu pakaian saja yang ada. Dan memang boleh basuh tu pakaian nanti. Tapi lambat sikit lah. Lambat sikit nak boleh basuh pakaian ni. Dia wajib kena lewatkan solat untuk basuh pakaian najis, sekalipun keluar waktu. Itu betul. Tapi hak pandangan dhaif tadi dia buat sama dengan masalah hak nak basuh pakaian najis dengan hak darah hidung. Walaha hak darah hidung ni itu masalah hak tu boleh pada ni. Memanglah darah hidung tu najis. Tapi hukum tak sama dengan basuh najis ni, sebab berdarah hidung ni benda yang dia ada situ di bawah tu, benda yang kita tak boleh nak kawal tu. Adapun basuh najis ni memang kita boleh basuh, cuma kita kena tunggu air mari. Memang air akan datang, wajib kena tunggu. Kalau hanya ada sehelai pakaian, faham tak ni? Hanya ada sehelai pakaian najis, tak ada pakaian lain, dia ada harapan akan ada air untuk basuh najis, dia kena tunggu dulu. Jangan semayang lagi sampai ke dapat air boleh basuh baru solat. Tiba-tiba nak habis waktu dah baru sapa air, basuh habis waktu dah. Sekalipun kena basuh juga pakaian najis. Itu betul, walaupun habis waktu. Ada ni. Tetapi ni kalau dijangkakan dapat basuh pakaian. Tapi kalau pakaian satu helai sahaja najis dan tak tahu nak basuh macam mana, sebab air pun tak ada air lah nak basuh contohnya, itu tak boleh tunggu tu, sebab dia tak ada harapan nak basuh. Ada ni. Itu wajib solat segera. Nak solat macam mana? Pakaian tu najis, hanya ada sehelai sahaja. Nak sembahyang macam mana? Nak tunggu mari air nak basuh, tak duduk tunggulah, air tak adanya, tak ada air-airnya. Tak tunggu waktu. Tunggu pun air tak ada, nak tunggu apa? Waktu wajib sembahyang segera. Main segera lah, tak kena tunggu. Main segera waktu tu sunat, tapi main segera lah. Nak sembahyang macam mana dia pakaian najis ni, selah je ada ni, tak ada orang lain. Maka wajib dia kena buka pakaian, dia sembahyang dalam keadaan telanjang. Itu hukum dia. Jangan pelik pula. Sekarang tak ada pakaian lain ni, ada sehelai sahaja najis. Air memang tak ada lah, tak sudah tunggulah. Tapi kalau air kemungkinan ada, dia wajib kena tunggu, nanti basuh baru semayang. Walaupun tunggu-tunggu air habis waktu, air akan mari, dia wajib kena tunggu juga, basuh baru semayang, walaupun habis waktu, walaupun jadi kotor. Tetapi kalau memang nak tunggu air bila? Nak tunggu air mari mana? Tak ada air-airnya, maka tak boleh tunggu, dia kena semayang. Semayang macam mana? Kain satu helai, tak ada hal lain dah, najis.
maka wajib dia kena buang kain tu, dia kena solat dalam keadaan telanjang. Itu dalam mazhab Syafi'i kita. Tadi dia pakai kain, nak takbir dia loroh kain, dia sembahyang telanjang. Tengok dia orang waira ajaran sesat. Taklah sebelum solat pakai kain pelekat, nak solat loroh kain, buang kain, telanjang pula. Guna kamu. Itu mazhab Syafi'i. Adapun mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, pakai semayang dengan kain yang najis. Itu mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Sebab apa? Sebab tutup aurah sepakat ulama. Najis, suci dan najis. Mazhab Maliki sunat je. Adapun mazhab Syafi'i tak. Mazhab Syafi'i penting suci dan najis daripada tutup aurah. Ada ni. Sebab dia tutup aurah ni, dia tutup aurah memanglah syarat untuk sah solat. Tapi tutup aurah ni menjadi syarat sah solat. Dalam kitab kita ni di muka surat 100. Di muka surat 100. Di muka 99, wasalisuha satru rajulin wa amatin. Ada syarat yang ketiga menutupi aurah. Betul, aurah panjang sampai di muka 100, petok yang 3 daripada atas dalam kurungan in qadara, jika kuasa. Muka 100 tu. Muka 100 petok yang 3 daripada atas dalam kurungan in qadara alaihi, jika kuasa ia tiap-tiap dari lelaki, perempuan merdeka dan puan hamba, atasnya atas tutup aurah. Jadi menutupi aurah ni menjadi syarat sah solat jika kuasa. Kalau tidak kuasa, sebab tak ada pakaian suci, yang adanya najis, buang pakaian najis, semayang telanjang, sah semayang tu. Tak wajib diulangi kembali dan sah jadi imam walaupun makmum tu ada kain sekalipun. Sebab syarat yang ketiga Musa 99 ni menutupi aurah, dia ada qaid pula jika kuasa. Tak kuasa tak apalah. Adapun suci daripada najis, syarat sah semayang dalam kitab kita Musa apa ni? Suci dan najis. Adakah suci dan najis jika kuasa? Tak ada qaid tu. Kuasa tak kuasa, nak sah solat kena suci dan najis. Kalau semayang serta najis juga, semayang tu wajib kena ulang semula. Suci dan najis, kuasa tak kuasa tak kira. Memang syarat sah solat suci dan najis. Tutup aurah syarat sah solat jika kuasa. Jangan situ. Lepas tu mazhab Syafi'i pilih suci dan najis daripada tutup aurah. Jadi kalau hanya ada selai pakaian yang najis, tidak ada pakaian lain, nak basuh memang tidak ada harapan air, maka dia kena solat segera, bukan tunggu air. Dan dia wajib kena buang kain pelekat dia tu, hak najis. Telanjang pula lah dia semayang, sah semayang dia. Tak wajib dia ulangi semayang dia, sah jadi imam walaupun makmum ikut belakang tu ada kain pelekat selah sekalipun, sebab dia hak dia suci. Ada ni. Jangan masuk TikTok lah ni. Masuk TikTok ni satu hal pulaknya. Sebelum semayang pakai kain pelekat, nak takbir je buang kain pelekat, semayang telanjang. Telanjang mazhab Syafi'i pula tak sama dengan mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i telanjang bukan satu keuzuran yang menggugurkan rukun berdiri. Kalau mazhab Hanafi telanjang satu keuzuran yang menggugurkan hukum diri, semayang duduk, kaki huluk belunjuk ke kiblat. Itu mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i telanjang bukan satu keuzuran yang menggugurkan hukum diri. Kan berdiri kan, kalau ada uzur dia menggugurkan hukum diri, umpama sakit, itu uzur lah. Dia menggugurkan rukun berdiri, semayang duduk.
telanjang bukan satu keuzuran yang menggugurkan hukum diri di sisi mazhab Syafi'i. Di sisi mazhab Hanafi, kalau telanjang satu keuzuran yang menggugurkan hukum diri, boleh semai duduk. Semai duduk, lepas tu berlunjuk pula kaki ke kiblat, rokok sujud isyarat dengan tubuh. Tu mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i, telanjang tidak menggugurkan hukum diri, wajib berdiri macam biasa, rokok macam biasa, sujud macam biasa. Orang ada pejam mata jangan tengok, tengok haram, itu aurat. Orang agama kalau telanjang nak pakai mazhab Syafi'i ke nak pakai mazhab Hanafi? Semayang kekal kewajipan walaupun telanjang. Semayang kekal kewajipan walaupun semayang, walaupun telanjang sekalipun. Tapi saat tu nak pakai mazhab Syafi'i ke nak pakai mazhab Hanafi? Mazhab Syafi'i wajib berdiri macam biasa, rokok dalam berdiri, kemudian sujud menungging macam biasa. Telanjang, tak kira lah, jangan duk mikir tu. Tapi kalau mazhab Hanafi telanjang, berdiri tidak menjadi rukun, semai duduk pula kaki berlunjuk ke kiblat. Lepas tu rokok, tunduk ke hadapan, tubuh sahaja. Sujud, tunduk ke hadapan, tubuh sahaja. Itu mazhab Hanafi. Nak pakai mazhab Syafi'i ke nak pakai mazhab Hanafi? Kemudian pula ni, kita bicara tadi, kalau mazhab Syafi'i, kain sehelai sahaja, najis, tidak ada air untuk dibasuh. Tunggu pun sudah tunggulah, takkan ada air. Maka dia nak solat, wajib kena buang kain pelekat tu semayang telanjang. Ada kain sehelai, ada kain sehelai, suci kain tu, tapi tempat dia duduk tu najis. Kalaulah pakai kain pelekat tu, akan semayang tempat najis. Kalau nak pastikan semai tak kena najis, kain pelekat tu kena wa'alah atas latar, dia kena semai telanjang sebab dia ada sehelai saja. Maka wajib kain tu digunakan untuk alas, kalau tak kena najis, dia wajib kena solat telanjang. Mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi, Maliki, Hanbali, dua masalah tu sama saja. Dia wajib kena pakai walaupun kain najis. Dia wajib kena pakai walaupun terpaksa solat di tempat najis. Itu mazhab Hanafi, Maliki, Hanbali. Dan Syafi'i tak. Ini orang yang lemah daripada menutupi aurat. Sebab syarat sah semayang Musab 99 tu, syarat semayang ketiga, menutupi aurat. In qadara alaih, jika kuasa. Tak kuasa, semayang dah kadang tidak menutupi aurat, semayang itu sah, tak wajib diulangi. Ada pakaian seluar pendek orang lelaki, orang perempuan ada pakaian kain pelekat, kain batik saja. Semayang kodoh-kodoh ada pakaian, tapi aurat tidak ditutupi dengan sempurna. Semayang itu sah, tak wajib diulangi kembali sebab dia tidak kuasa menutupi aurat. Syarat sah semayang yang ketiga, menutupi aurat jika kuasa. Adapun suci dan najis tidak ada jika kuasa. Suci daripada hadas tidak ada jika kuasa. Kalau terpaksa solat dalam keadaan najis, jika terpaksa solat dalam keadaan tidak ada wudu, dia tetap dia kena qada kemudian. Dia solat keadaan telanjang, dalam keadaan dia tidak kuasa, solat tu sah, tak wajib diulangi kembali. Jadi mazhab Syafi'i lebih penting kepada suci dan najis daripada menutupi aurat. Mazhab Hanafi, Maliki, Hanbali, mereka lebih penting tutup aurat daripada suci dan najis. Dia gitu. Mana? Kemudian dalam keadaan kita mana orang apa? Dalam keadaan darurah seumpama tu, tak ada pakaian, ada selai najis pula contohnya, adalah orang nak beri kain free kepada kita, tak wajib kita terima. Tak wajib terima. Kita darurah dah ni, tak ada pakaian, ada najis lah, tak ada langsung kita kata telanjang bulat, orang kena musibah contohnya, adalah hamba Allah tu nak beri pakaian ke dia, sebab hamba Allah tu ada pakaian lebih, dia tidak wajib terima.
terima lah, tapi hukumnya tak wajib terima. Dia masa lagi boleh semayang kekal telanjang, semayang masa lagi sah, tak wajib diulangi. Orang nak beri free-free, tak wajib terima, sebab besar ungkitan kemudian. Oh, tidak ingat bakal masa dia telanjang itu siapa beri kain ke dia. Jatuhlah maruah. Bila diungkit, dia dulu masa telanjang tu saya beri kain ke dia free-free. Ungkitan untuk besar jadinya. Jadi syariat jaga maruah diri, maka tak wajib terima. Tak wajib terima, nak terimalah. Bukan kata tak wajib terima, dia tak mau beri pun boleh rebut pun boleh tau. Jangan, tak boleh rebut orang. Tetapi kalaulah hamba Allah tu dia beri pinjam, dah kamu tak ada dah pakaian, kamu ambil kain saya ni sementara, nanti kamu pulang balik lah, wajib kena terima pinjaman. Beri terus tak boleh, tak wajib terima. Beri pinjam wajib terima. Beri pinjam dia akan ungkit keingang je. Hari tu ingat tak siapa dia beri pinjam kain pada kamu? Pinjam je kan, sekali je pakai, pulang balik kan, okey buat apa. Jadi kalau pinjam ungkitannya lemah, tapi kalau beri sungguh ungkitannya besar. Ungkitan tau, bangkitan, ungkitan apa panggil tau. Kalau beri terus tak wajib terima sebab ungkitan dia besar. Kalau hanya beri pinjam sementara wajib kena terima sebab ungkitannya lemah, tak kuat mana. Ini agama. Ni dalam keadaan dia ada pakaian tiba-tiba najis, ataupun pakaian tak najis, cuma dia nak solat tempat najis, dia kena buat alas kain salah tu. Dia pakai pakaian najis, hukumnya makruh je, tak haram. Kalau najis tu tidak belum orang. Contohnya dia kencing, dia pakai seluar dalam, air kencing tu ada keluar balik 2-3 titik contohnya. Tapi air kencing tu tidak merebak, dia keluar dalam dia saja. Dia terus pakai, apa hukum dia? Makruh. Pada ni. Jadi kalau kata ibu tu anak dia muntah, kenalah pakaian dia najis, tapi sikit je dan najis tu tidak merebak, dia pakai juga. Dia pakai kain, tadi anak tu kecing kejap pun tak kejap, bocor. Bukan bocor ni meleleh lah. Kejap ni bukan bocor, kejap ni dia banyak kan, ke panggil apa? Bocor di berlubang. Ni air kencing banyak ni panggil apa? Bukan kejap. Serap. Tak sebut kejap. Tak kejap tau. Mana ji? Baik orang tua senang. Tanya orang muda ni dah reti ni. Tanya orang tua lah. Tengok orang tua anggap je. Kejap lah sebab kencing banyak. Nampaklah pakai kecil di kain tu. Dia tak tukar pun kain dia. Dia pakai. Mentang-mentang lah dia tak solat sebab dia uzur, contohnya haid. Dia tak solat, dia pakai kain najis tu. Seharian duk pakai kain najis tu. Hukumnya makruh. Tak ada haram. Tak ada haram pakai pakaian najis. Kalau najis tu tidak menyebabkan belum orang. Cuma makruh jua. Tapi tak nak solat, ada waktu sahaja, tak boleh pakai. Dia wajib kena buang waktu semayang dah kerana telanjang. Ada pelik tu. Masa sebelum solat boleh pakai, makruh sahaja pakai kain yang najis. Solat tak boleh pakai kain najis sebab najis dia tak sah semayang. Dia tak boleh pakai lah najis tu. Hak ning ni ada air. Air itu akan datang, dia tak boleh solat. Tapi dalam keadaan dia nak basuh kain dia tu, orang kena najis, dia kena mentakhirkan solat, wajib mentakhirkan solat walaupun habis waktu. Ni dalam masalah kain tu najis, betul lah dia kena tunggu sebab ada air yang akan datang untuk dia basuh.
Berbeza dengan masalah hak darah hidung. Kalau waktu nak habis tak ditunggu. Dia kena tutup hidung dengan kapas, lepas tu buh plaster biar kapas tu tak jatuh. Dia kena solat dalam waktu. Jangan samakan dengan masalah kain yang kena najis, yang mana ditunggu air, dia wajib kena lewatkan solat. Wajib kena lewatkan solat walaupun sampai ke habis waktu. Hak kain ada selaning sahaja, tak ada hak lain. Dan dalam keadaan dia mengharapkan akan datang air untuk dia basuh kain selai yang kena najis tu. Itu betul. Tapi hak kata darah hidung pun kena tunggu sampai habis waktu juga. Kalau darah hidung tu tak berhenti, tu pandangan tak tapi dibuat bandingan dengan masalah pakaian kena najis, tunggu air walaupun kalau waktu sekalipun. Itu betul. Tapi tak ada bandingan, tak boleh buat sama dua ni. Kenapa tak boleh buat sama? Wa yufarraqu bi qudrati haza ala izalatin najisi min aslihi falazimathu bi khilafi mas'alatir ru'af, bi khilafi mas'alatina ay mas'alatir ru'af. Terjemahan dia, seharusnya kemampuan di sini kurungan perhentian pendarah hidung dibezakan dengan perkara mencuci najis, dengan perkara mencuci najis dari pangkal permasalahannya. Maka memanglah wajib mencuci najis dahulu sebelum solat. Lain halnya dengan masalah kita di sini, iaitu masalah pendarahan hidung. Dia terjemahan tu, terjemahan tu jadi macam batu hak seharusnya kemampuan di sini juga kurungan perhentian pendarah hidung. Dia gini, ambil hak Arab lah. Wa yufarraqu, sekarang satu masalah di berdarah hidung tak berhenti-berhenti. Dia tak ditunggu sampai ke habis waktu, dia kena semayang lah. Ambil kapas tutup hidung, semayang lah. Macam mana dengan hak pakaian kena najis? Kerana nak tunggu air nak basuh najis, kena tunggu walaupun habis waktu. Dua masalah ni berbeza atas pandangan muktamad. Kalau tadi dia kata super, sebab itulah kalau berdarah hidung disuruh tunggu juga walaupun habis waktu. Tak boleh gitu, darah hidung tak boleh. Kenapa beza? Wa yufarraqu, dan dibezakan. Kita ambil di sini mudah. Wa yufarraqu, dan dibezakan bi qudrati haza, dengan kuasa ini. Haza ni kembali kepada allazi tanajjasa saubu. Haza ini yakni yang najis oleh kain dia. Ini juga kurungan tu perhentian pendarah hidung, tak kena situ. Haza ini ni kembali kepada kena najis pakaian tu. Itu haza. Ada orang kurungan penghentian pendarah hidung tu tak betul. Wa yufarraqu, dan dibezakan bi qudrati haza, dengan kuasa ini ni pakaian yang kena najis, ala izalatin najisi min aslihi, atas menghilangkan najis. Menghilangkan najis memanglah kuasa, cuma tunggu air je, air sampailah nanti. Apabila ada air sahaja, maka kuasalah menghilangkan najis. Falazimathu, maka lazimlah ia, maka wajiblah menghilangkan najis sekalipun keluar waktu. Tu barulah bi khilafi mas'alatina, bersalahan masalah kami, yakni masalah berdarah hidung. Adapun masalah berdarah hidung
Masalah berdarah hidung ni, kita tak ada kuasa nak hentikan darah tu. Kalau dia keluar lah. Kita tak ada kuasa nak menghentikan. Maka kena semayang segeralah. Nak tunggu berhenti, kita tak boleh nak hentikan. Adapun pakaian najis, kita kuasa menghilangkan. Cuma tunggu air je. Biarlah air mari, habis waktu pun tunggu air lah. Sebab memang kita boleh menghilangkan najis. Cuma air tak sampai lagi. Pada ni, cuma air tak sampai lagi. Tapi kuasa tak menghilangkan najis, memang kuasa. Adapun berdarah hidung ni, kita nak buat macam mana? Dia akan berdarah tu, kita tak ada kuasa nak menghentikan berdarah hidung. Maka ni tak boleh tunggu. Kalau waktu panjang, bolehlah kita tunggu. Tapi waktu nak habis tunggu juga. Waktu hak pandangan hak daih tu lah. Dia buat bandingan dengan tu kain najis tu. Kerana nak tunggu air basuh kain najis, habis waktu pun tunggu, lain. Bezanya kat mana? Bezanya di sini, masalah kain kena najis, kuasa menyucikan najis. Cuma air tak sampai lagi. Tunggu air tak sampai, boleh basuh najis, semayang dah keadaan suci. Habis waktu dah ni jadi qada pun tak apa, tak berdosa. Memang diwajibkan seumpama tu kalau memang menanti air. Adapun pada masalah sekarang, masalah berdarah hidung, nak tunggu macam mana? Sebab kita tak kuasa nak hentikan. Lepas tu macam mana? Kalau waktu panjang, tunggulah. Satu waktu nak habis, tak boleh tunggu dah lah. Dia kena semayang seperti orang salisil baul, orang dedah. Macam mana? Basuh darah, ambil kapas, tutup hidung, nak pastikan kapas tu tak jatuh, ambil plaster, tahan kapas tu dengan plaster. Semayang dalam waktu. Tak boleh tunggu sampai ke darah berhenti, waktu habis tunggu, tak boleh. Tapi satu pandang kata, kena tunggu darah berhenti sekalipun waktu habis. Bukan waktu lewat dalam terjemahan dia, waktu lewat, bukan waktu lewat. Wa in kharajal waktu, keluar waktu. Ni terjemahan ni kena baiki sikit lah. Di 2 kali dalam terjemahan tu, sekalipun hingga lewat waktu solat, 2 kali dalam terjemahan tu. Dia dua-dua sama. Hak atas tu wa in kharaja waktu pun sama. Jikalau keluar waktu sekalipun, bawah tu pun sama juga. Wa in kharaja, sekalipun keluar waktu, bukan lewat waktu ni. Tapi kalau pakai najis, betul, kena tunggu air untuk basuh sekalipun keluar waktu, betul. Tapi kalau berdarah hidung, kalau waktu masih panjang, ada harapan darah tu berhenti, jangan sembahyang lagi. Tunggu darah berhenti, barulah basuh-basuh sembahyang. Ni darah hidung sebelum sembahyang. Dalam sembahyang lain cerita, sebab dia sembahyang dah. Ni belum sembahyang, darah hidung dia tak boleh sembahyang. Dia tak boleh sembahyang, dia kena tunggu berhenti. Waktu masih lagi panjang ni. Tapi nak berhenti ni biasa lepas-lepas dah lama darah hidung ni, tengok waktu pula, waktu dah pendek dah. Dia wajib kena solat segera. Dia kena basuh-basuh, kena buh kapas, kena buh plaster, lepas tu dia solat. Gitu je. Tak boleh tunggu sampai ke habis waktu. Kalau masalah kain najis tu, memang mengharapkan air untuk basuh, dia kena tunggu air tu walaupun habis waktu sekalipun, walau semasa dia qada sekalipun, itu kewajipan dia, kena tunggu juga air tu. Tak boleh solat, dia tak boleh solat. Kalau tadi kata semai telanjang, memang kain najis dan tidak ada harapan nak tunggu air, maka tu semai segera. Tapi kain tu wajib kena buang, wajib kena loroh dah, wajib kena lucukan loroh. Semayang wajib nak kadang telanjang, semai itu sah, tidak wajib diulangi. Kerana apa? Kerana syarat sah solat menutupi aurah, dia ada qaid, ada syarat. In qadara alaihi, jika kuasa atasnya. Dia tak kuasa sebab tak ada selah najis, maka tak kuasa, di semayang akan tidak menutupi aurah, semayangnya sah. Bila semayangnya sah jadi imam.
Walaupun makmum tu ada kain pelekat selah, ditutup aurat, tu imam telanjang, tak ada masalah. Cuma makmum belakang wajib kena tutup mata, jangan duk tengok pula kata imam tu. Wajib kena tutup mata. Dia sembahyang makruh tutup mata. Oh ni wajib tutup mata. Kalau makmum ramai-ramai pula sembahyang dia, jangan duduk tiga hasta depan. Sembahyang berjemaah macam imam perempuan, makmum perempuan ramai. Imam perempuan duduk mana? Tiga hasta ke hadapan? Tidak, depan sikit je. Macam makmum seorang, depan sikit je. Kalau jemaah perempuan kan. Jadi kalau berjemaah lelaki, tok imam telanjang, maka tok imam ni dikena ke depan sikit saja. Walaupun makmum tu ada 2-3 orang sekalipun. Bukan duduk tiga hasta ke hadapan. Makna apa ni? Bicara juga ni. Walaupun telanjang, bicara bab sama jemaahnya macam mana. Cuma mazhab Syafi'i kita telanjang afdal berjemaah daripada semai seorang. Mazhab Hanafi telanjang afdal semai seorang daripada majemaah. Itu je beza dia. Mazhab Syafi'i telanjang afdal berjemaah daripada semai seorang. Mazhab Hanafi kalau telanjang afdal sembahyang asing-asing lah. Mu sembahyang bucunung. Waktu sembahyang bucunung jauh-jauh lah. Itu mazhab Hanafi, afdal semai seorang. Mazhab Syafi'i kalau telanjang afdal majmu'ah juga, walaupun telanjang sekalipun, pejam mata, jangan tengok aurat. Wa an qalili tini mahalli mururin mutayaqqanin najasatuhu walau bimughallazin lil masyaqqah. Ini cerita di antara najis yang dimaafkan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.